Jadi hari ini kita nak berkongsi kepada anda semua berkenaan dengan TVET pilihan kerjaya utama. Saya dan kami sangat berbesar hati bersama dengan Dr. Muhammad Faizal bin Fakiran, iaitu Ketua Sekretariat Majlis TVET Negara MTVET. Datang selamat dari Malaysia. Ya, terima kasih. Doktor, biasanya kefahaman masyarakat mengenai TVET, kalau dahulu orang kata ini merupakan second class, pembelajaran second class lah, pendidikan vocational dan sebagainya, tidak menjadi pilihan. Kalau kita lihat sekarang, bagaimana penerimaan masyarakat terhadap kepentingan TVET di Malaysia? Okey, terima kasih Cik Ridwan dan juga Cik Syafiqah. Terima kasih dulu di atas kesudian untuk menjemput saya dalam sesi Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. So, balik kepada soalan itu, saya rasa TVET yang merupakan latihan dan pendidikan yang berteraskan kepada pekerjaan ini sekiranya menjadi satu daripada tumpuan kepada lepasan sekolah khususnya untuk mereka ceburi bidang ini, memandangkan potensi dan juga ruang yang besar, terutamanya untuk peningkatan dari segi kebolehkerjaan dan juga boleh pasaran mereka di alam pekerjaan nantilah. So, peningkatan ini dapat kita lihat daripada tahun ke tahun, yang mana lepasan sekolah khususnya sekarang ni mula untuk memilih dan juga melihat kepada potensi dalam pendidikan TVET ini sebagai laluan untuk mereka melanjutkan pelajaran selepas daripada persekolahan. Ya. Yang selalunya menjadi persoalan terutamanya kepada pemain industri ialah adakah graduan ataupun perantis keluaran TVET ini memenuhi kriteria yang mereka perlukan, terutama sekarang ini yang mahukan tenaga pakar dan juga berkemahiran tinggi. Okey. Kalau kita lihat kepada definisi itu sendiri, TVET itu sendiri adalah berteraskan kepada pekerjaan. Jadi sudah tentu dia kena disandarkan ataupun berpaksikan kepada standard pekerjaan yang sebenar. Yang satunya dibangunkan oleh industri dan juga diperakui oleh industri itu sendiri. Jadi oleh itu saya rasa itu menjadi asas yang utama dalam pelaksanaan program-program TVET untuk dipastikan bahawa dia berteraskan kepada standard pekerjaan yang sebenar lah. Dan itu jugalah yang termaktub dalam Code of Practice for TVET Program Accreditation ataupun COPTA yang dibangunkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran untuk Persetujuan Kemahiran Malaysia dan juga oleh MQA, Agensi Kelayakan Malaysia, untuk mereka mentauliah ataupun mengakreditasi program-program TVET di Malaysia inilah. Jadi bukan sahaja soft skill, hard skill, tapi juga disebut dengan sharp skill, smart skill. Sekarang juga ada term yang kita gunakan sebagai upskilling, reskilling. Itu semua itu perkara itu perlu untuk kita pegang, terutamanya untuk kita melatih generasi muda ini dalam bidang TVET ini. Yang mana kemahiran-kemahiran yang ada yang saya sebut sebentar tadi ini mampu untuk memenuhi keperluan majikan-majikan sekarang. Okey. Kalau sebelum ni mungkin kita biasa dengar dengan soft skill dan juga hard skill. Tapi saya rasa the skill for the future ataupun skill untuk masa depan, kemahiran untuk masa depan sebenarnya telah pun berubah, di mana keperluan untuk smart skill, soft skill kepada smart skill dan juga hard skill kepada sharp skill itu perlu diterapkan. Jadi untuk tujuan berkenaan, saya rasa institusi-institusi TVET perlu untuk memberikan penekanan kepada konsep self-reliant learning ataupun pembelajaran kendiri kepada pelajar-pelajar TVET bagi memastikan bahawa mereka boleh mengadaptasi kepada perubahan teknologi dalam bidang yang mereka ikutilah. Jadi bukan sahaja mereka mengikuti program latihan untuk tujuan peningkatan kemahiran pada waktu itu, tapi untuk tujuan peningkatan pada masa-masa yang akan datanglah. Dan ini jugalah yang perlu diterapkan kepada pelajar-pelajar TVET. Dan sebab itu dalam konteks TVET ini sendiri, latihan saja bukan kepada bakal pekerja, tapi juga kepada pekerja-pekerja yang telah pun berada di industri yang sedang bekerja untuk mereka meneruskan kemahiran mereka, menerusi program-program upskilling dan juga reskilling. So kita katakan sebagai program pembelajaran sepanjang hayat lah. So maknanya mereka akan sentiasa meningkatkan usaha untuk meningkatkan kemahiran dan juga pengetahuan mereka seiring dengan keperluan teknologi dalam bidang masing-masing, dalam bidang mereka sendirilah. Jadi satu peluang kerjaya ataupun kerjaya utama pada masa akan datang. Kita bercakap bukan sahaja mengenai smart and sharp dari segi kemahiran keusahawanan itu. Kalau ada kemahiran pun tetapi ianya tidak boleh diterjemahkan untuk menjadi satu pekerjaan ataupun sumber pendapatan pun tidak berguna juga. Jadi bagaimana sebenarnya elemen ini diterapkan dalam TVET? Okey, ya saya bersetuju. TVET ini kita bukan sahaja bercakap kepada penciptaan kepada peluang pekerjaan, tapi dalam konteks yang lebih luas, sebenarnya TVET ini selain daripada memberikan pekerjaan kepada pelajar ataupun graduan TVET, tapi juga dia merupakan platform untuk mencipta pekerjaan menerusi keusahawanan inilah. Sebab tu saya rasa program
ataupun penerapan elemen keusahawanan ini sangat digalakkan dan di peringkat institusi TVET itu sendiri, saya kira ada beberapa institusi TVET juga yang telah pun mula untuk menerapkan elemen keusahawanan ini di institusi latihan di bawah Jabatan Tenaga Manusia, ILP, EdTech, JMTI, begitu juga di institusi latihan Kementerian Belia dan Sukan, IMKBS. Mereka juga telah pun menerapkan elemen usahawan dan juga e-usahawan dalam pelaksanaan program-program TVET mereka lah. So begitu juga saya rasa dalam pelaksanaan program TVET di TVET Mara, menerusi IKM, KKTM. So di mana mereka juga meletakkan program-program tekno usahawan sebagai salah satu program yang diterapkan dalam pelaksanaan program-program TVET mereka lah. So saya rasa dengan adanya penerapan ini boleh diperluaskan kepada semua institusi TVET. Mungkin kita boleh lihat juga penerapan itu melalui kurikulum, silibus ataupun pada standard sendirilah, sebagai salah satu ruang untuk kita menyokong kepada pembangunan usahawan di kalangan graduan TVET, selain daripada usaha-usaha di peringkat kerajaan sendiri untuk menyediakan terutamanya dana-dana awal bagi mereka melibatkan diri dalam bidang keusahawanan inilah. Dah pun menyentuh mengenai dana. Okay. Sebab apa? Ya, ini juga merupakan kenapa kita lakukan program Madani Rakyat ini, untuk kita menyampaikan apa di antara inisiatif dana-dana yang ditawarkan oleh pihak kerajaan. Tapi berkaitan dengan dana ataupun geran ataupun inisiatif di bawah TVET ini, mungkin tidak ramai yang tahu secara keseluruhannya apa sebenarnya yang ditawarkan. Apatah lagi TVET ini dipegang oleh begitu banyak kementerian. Ya. Betul. Di Majlis TVET Negara, kita menyelaras pelaksanaan program TVET merentasi 12 kementerian. Dan juga buat masa ini kita ada 1,345 institusi TVET yang menentasi 12 kementerian, termasuk juga awam dan swasta. 669 institusi TVET awam, 652 institusi TVET swasta dan juga 24 institusi TVET di bawah seliaan kerajaan negeri. Dan sudah tentulah saya rasa dana yang besar seperti mana yang selalu disebutkan oleh pucuk pimpinan negara, perbelanjaan yang besar yang diperuntukkan untuk pelaksanaan program-program TVET ini. So satunya menerusi kementerian-kementerian yang berkaitan. Selain daripada itu, bagi pelaksanaan program-program TVET, dana pembiayaan untuk tujuan pelaksanaan program TVET ini kebiasaannya dilaksanakan ataupun dikendalikan oleh PTPK ataupun Pembadanan Tabung Pembangunan Kemahiran lah, sebagai salah satu daripada penyedia dana untuk tujuan pelaksanaan program-program TVET, terutamanya di institusi TVET swasta. Jadi dalam program Madani Rakyat ini, TVET ini dia ada kemah khas. Apa yang dibawakan sepanjang 3 hari sepanjang berkampung di PMR Zon Tengah ini di bawah kemah TVET? Bagi program Madani Rakyat Zon Tengah ini, kita mendapat kerjasama daripada kementerian-kementerian yang berkaitan TVET. Di bawah flagship kita, di bawah Majlis TVET Negara, ada 12 kementerian yang melaksanakan TVET, plus dengan satu kementerian pelaksana TVET juga, di mana kita mendapat kerjasama daripada kementerian-kementerian ini untuk mereka berkongsi maklumat dan juga perkongsian program-program yang ditawarkan oleh institusi-institusi di bawah agensi dan juga kementerian masing-masing lah, yang mana memberi peluang dan juga ruang kepada setiap lapisan masyarakat untuk melihat kepada peluang yang boleh mereka ikuti untuk program-program TVET ini. Dan dalam masa yang sama, kita juga bekerjasama dengan industri. Ada beberapa industri yang turut serta dengan kita, terutamanya antaranya Bermas Auto Berhad, yang merupakan pengedar tunggal Mazda dan juga Kia, yang sangat aktif dalam pelaksanaan program TVET. So mereka sangat aktif dalam pelaksanaan program-program, termasuk program sistem latihan dua nasional, perantisan dan juga program-program TVET lain, berdasarkan kepada inisiatif mereka sendiri. So mereka sendiri yang melaksanakan program berkenaan. So begitu juga kita ada MAG Auto Garage dan juga Blue Shark yang terus bersama dengan kita lah. Dan sebagai menyokong kepada usaha kerajaan negeri untuk menjadikan Selangor sebagai hub kepada industri aero angkasa. So kita juga membawa NAICO bersama dengan kita dan juga institusi yang berkaitan dengan aero angkasa untuk bersama-sama dengan kita dalam reruai TVET inilah. Jadi kalau anda datang ke program Madani Rakyat ni, anda boleh lihat sebenarnya benar-benar berkaitan dengan TVET ini bukan sekadar kalau macam dulu berkaitan dengan masakan, jahitan, kecantikan, tetapi sekarang ini juga menawarkan program-program yang berkedudukan tinggi. Ini semua yang pakar-pakar ni, seperti mana tadi Doktor katakan, jadi kena datang ke program Madani Rakyat 2024 Zon Tengah ini. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita Dr. Muhammad Faizal Tokiran, Ketua Sekretariat Majlis TVET Negara, kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih. Okey. Dan